اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita pada pagi ini seperti biasa. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tuan Farid, apa khabar, sihat? Ya, terima kasih kepada Ustaz Arif As'ad, terima kasih kepada Azmuni Zumrah, terima kasih kepada cikgu sekolah saya, Cikgu Ruzilah Saleh, kerana sudi di pertemuan pagi ini, pertemuan ringkas kita bersama Al-Quran. InsyaAllah pada pagi ini kita sama-sama kita membacakan surah Al-Fatihah. Cuma saya akan ulang sebanyak tiga kali atau 3 kali untuk anda semua mengikuti bacaan saya, insyaAllah. Okay? Saya akan ulang 2-3 kali supaya anda semua dapat mengikuti bacaan saya. Okay? Supaya pastikan di hadapan anda ketika ini semestinya ada Al-Quran agar kita dapat baca bersama-sama, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah anda dapat ketika ini? Mudah-mudahan anda semua dapat mengikut bacaan saya, insyaAllah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. InsyaAllah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insyaAllah seterusnya kita akan masuk pada surah An-Naba. Okey, surah An-Naba. Kita hari ini kita baca surah-surah yang ringkas saja, insyaAllah. Mudah-mudahan surah yang ringkas ini akan memberikan kita ribuan manfaat, insyaAllah. Ayo kita sesama membuka surah An-Naba, baca bersama-sama, insyaAllah. Saya baca kemudian anda ikut, insyaAllah. Surah An-Naba pada muka surat 582, insyaAllah. Bersama dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Anin naba'il 'azim. Anin naba'il 'azim. الذي هم فيه مختلفون. الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون. كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا. ألم نجعل الأرض مهادا. والجبال أوتادا. والجبال أوتادا. وخلقناكم أزواجا.
وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. Sadaqallahul Azim. InsyaAllah kita akan baca satu kitab perkongsian ilmu pada pagi ini yang berkaitan dengan kesempurnaan solat, iaitu kitab Ensiklopedia Solat, insyaAllah. Yang mana kitab ni saya pernah bacakan dahulu pada ketika
PKP siri yang pertama, PKP first dulu. Saya pernah buka kitab ini. Saya pernah berkongsi berkaitan kitab ini pasal PKP yang pertama dahulu. Okey, PKP pertama dahulu. InsyaAllah, kalau mengikut tanda pada kitab ini, kita telah sampai pada muka surat Kalau mengikut kitab ini, kita telah sampai pada muka surat solat hari raya. Jangan main-main sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kalau ikutkan kitab ini masa PKP dulu, disebabkan hampir kepada Aidilfitri, maka kita dah sampai bab solat hari raya. Okey, insya-Allah mungkin pada PKP kali ini kita just nak tahu perintah-perintah solat yang ada dalam ayat Quran, iaitu yang pertama surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 162, iaitu yang mana kita berjanji untuk menunaikan solat. Kita berjanji untuk menunaikan solat. Qul inna salati, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ini yang mana doa ini, ayat ini, surah Al-An'am ini ada pada, kalau tak silap saya, pada doa iftitah kita. Doa iftitah kita. Dan perintah manakah yang menganjurkan, yang mewajibkan kita solat, iaitu surah Toha ayat 132. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah kepada ahlimu mendirikan solat dan bersabarlah kamu ketika mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepada kamu, bahkan kami yang maha memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Maksudnya balasan-balasan baik ni hanya untuk orang yang bertakwa. InsyaAllah sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. InsyaAllah, jika mengikut kitab ini, kita telah pun sampai pada tajuk solat Aidilfitri. Okey, solat Aidilfitri. Cumanya bila bab solat Aidilfitri ini, okey, kita nak skip sikit lah. Kita nak skip daripada solat Aidilfitri. Kita tak nak baca solat Aidilfitri sebab musim ni, musim kita nak kesempurnaan solat. Maka kita ubah. Okey, kita ubah. Kita tak nak ambil solat Aidilfitri ni, nanti kita kira lain lah. Cuma dalam solat Aidilfitri ni mungkin kita boleh cari bab zakat fitrah ataupun yang dinamakan dengan zakat. Kita tengok bab ni berat ke tak berat. Okey, tak apa. Kita lanjutkan. Sebab ada beberapa soalan tiba sampai kepada saya berkaitan dengan zakat, yang mana kita tunaikan zakat ketika PKP ni. Maksudnya kita memberikan zakat kita kepada golongan-golongan terjejas PKP. InsyaAllah tak apa. Kita akan terus kepada solat hajat. InsyaAllah kita akan membaca tajuk solat hajat. Okey, insya-Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Okey. Solat hajat ini adalah antara perkara yang sangat-sangat dituntut pada saat dan ketika ini. Kerana kita ketika ini sedang berhadapan dengan sesuatu yang dinamakan dengan COVID-19. Bila kita katakan COVID-19, bagaimanakah cara untuk kita menghindarkan COVID tersebut daripada menjangkiti keluarga kita? Sebab memanglah sakit itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun usaha
usaha kita ke arah untuk menghindarkan penyakit itu datang kepada diri kita sendiri. Dan yang paling penting sekali dalam kehidupan kita penuh dengan perkataan duit, iaitu doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Okey, dari segi doa kita bagaimana ini dia? Yang dinamakan dengan solat hajat. Manusia yang lemah tidak mungkin akan dapat memenuhi segala kehendak mereka. Maka dalam keadaan tersebut kita akan menemui satu perkataan, satu perasaan stres dalam dan merana kekecewaan. Sebab apa kita merana kekecewaan? Sebab kita tidak dapat memuaskan hati kita, hati orang sekeliling kita. Okey. Pengenalan, apakah yang dinamakan dengan solat hajat? Bila kita sebut pengenalan, apakah yang dinamakan dengan solat hajat? Maka pengenalan mencari tempat bergantung. Itu dia definisi solat hajat, mencari tempat bergantung. Kadang-kadang kita terlepas pandang benda ni. Kadang-kadang kita terlepas pandang akan perkara ini. Maka kita haruslah dalam kehidupan kita, disebabkan kesibukan kehidupan kita memang akan tertinggal akan perkara ini. Maka kita kena kembalikan diri kita balik, carilah tempat bergantung. Okey, solat hajat itu mencari tempat bergantung. Manusia sentiasa berhajatkan kepada sesuatu. Malah keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik adalah naluri unik manusia yang tidak dikurniakan kepada malaikat. Malah keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik adalah naluri unik manusia yang tidak dikurniakan kepada malaikat. Dan naluri ini manusia sentiasa cenderung berhajat dan mengharapkan sesuatu yang lebih memuaskan hatinya sebagaimana fitrah. Memang kita inginkan sesuatu yang kebaikan itu. Tuan guru saya dah masuk, Ustaz Syarudin. Terima kasih Ustaz. Allah segan pula kita nak bercerita. Nampak tuan guru masuk. Okey. Naluri diri kita. Manusia sentiasa berkehendak, berhajat dan mengharapkan sesuatu yang lebih memuaskan hatinya sebagaimana fitrah. Memang fitrah kehidupan kita nak yang baik sahaja. Tidak ada dalam kehidupan manusia ini yang nak yang keburukan, tidak. Semua yang baik. Okey, bila nak kata yang baik, keinginan manusia. Tidak semua keinginan kita dapat penuhi. Itu betul sekali. Tidak semua keinginan kita dapat memenuhinya. Dan bila kita tak dapat penuhi, kita fail. Maka akan apa yang kita hajatkan itu bila kita tak dapat, maka kita akan mula keresahan, stres dan kekecewaan. Tekanan yang dihadapi oleh orang kafir yang tidak dapat memenuhi apa yang diidamkan, mengheret mereka ke arah kemurungan dan kehancuran. Itu perbezaan kita. Beza kita antara kita orang Islam. Orang Islam kalau kita tak dapat sesuatu, kita akan buat solat hajat. Sebab tu orang bukan Islam, orang kafir contohnya, mereka akan menghadapi tekanan yang sangat luar biasa. Tekanan sangat luar biasa yang mengheret mereka ke arah kemurungan, dalam murung dan ke arah kehancuran. Mereka murung dan mereka fed up. Mereka murung dan mereka fed up. Abang Muryadi kita dah masuk. Terima kasih bang. Dan bezanya pula dengan kita kalau tak dapat apa yang kita hajati, maka kita akan solat hajat. Kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah kurniakan kepada kita hajat tersebut. Allah tunaikan hajat kita, Allah makbulkan doa kita melalui solat hajat. Tu dia. Dan bila bila hajat tersebut tak dapat kita nak penuhi, maka ianya mengheret kita ke arah kemurungan dan kehancuran. Maka berlakulah bunuh diri, gangguan mental yang parah, kerusingan yang melampau, stres yang melampau serta keruntuhan rumah tangga adalah antara natijah yang berlaku kepada individu yang hilang tempat bergantung. Perkara-perkara buruk berlaku kepada individu yang hilang tempat bergantung. Pergantungan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Baqarah ayat 86. Surah kedua ayat 186 surah Al-Baqarah
Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai aku, maka beritahulah kepada mereka, sesungguhnya aku, Allah, sentiasa hampir dengan mereka. Aku perkenankan permohonan mereka, permohonan orang yang berdoa kepada aku. Surah Al-Baqarah ayat 186. Jom kita baca sekejap. Jom kita baca sikit surah Al-Baqarah ayat 186. Okey. Okey, surah Al-Baqarah ayat 186. 85, 86. Okey. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu dia. Surah Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai aku, maka beritahulah kepada mereka, sesungguhnya aku sentiasa hampir dengan mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada aku. Ini Allah sebut dalam Quran. Kita minta hajat dengan Allah, kita mintalah apa sahaja dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya memang Allah akan perkenankan. Bergantung pada diri kita, sejauh mana kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mengiktirafkan keperluan manusia kepada kehendak harta benda. Harta dunia ni Allah gunakan keperluan manusia. Allah iktiraf keperluan manusia kepada kehendak berupa harta benda, anak isteri dan pangkat. Selagi ia diperoleh dengan cara yang baik. Allah dah kata, Allah akan berikan kita harta benda. Atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, Allah dah janjikan ya, Allah akan berikan kita harta benda, anak isteri dan pangkat, selagi ia diperoleh dengan cara yang baik, cara yang betul. Allah akan membagi. Nah, justru itu Allah sendiri membuka ruang kepada para hamba-Nya yang mempunyai keperluan agar meletakkan pergantungan mereka kepada Allah. Cuma nak dapat apa yang kita hajat itu, harta benda ke apa, tak kisah pangkat ke, hendaklah mempunyai kebergantungan kita 100% dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW menjelaskan perkara ini dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan An-Nasa'i daripada Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu, bahawa baginda bersabda, "Man kanat lahu hajatun ila Allah aw ila ahadin min khalqi falyatawadda wal yusalli rak'atain." Sesiapa yang berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau pada sesiapa daripada kalangan anak Adam, hendaklah dia mengambil wuduk dan kemudian menunaikan solat 2 rakaat. Sesiapa yang berhajat kepada, yang ada hajat pada Allah, atau sesiapa sahaja dia dari kalangan anak Adam, kitalah kalangan anak Adam tersebut, hendaklah dia mengambil wuduk dan kemudian menunaikan solat 2 rakaat. Riwayat Ibnu Majah. Allah sebut dah. Nak hajat apa, minta dengan Allah. Sesiapa saja anak Adam, kitalah dia daripada kalangan anak Adam tu kita. Tak kisahlah minta apa dengan Allah sekalipun, hendaklah mengambil wuduk dan kemudian menunaikan solat 2 rakaat. Tu dia, Allah bagi tahu semua tu. Okey. Ta'rif solat hajat dari segi bahasa. Dari segi bahasa, keperluan atau permohonan sesuatu hajat atau keperluan. Kamus Lisan Al-Arab mentarifkan hajat sebagai kefakiran atau keperluan terhadap sesuatu. Istilah pula, hajat ialah apa-apa yang menjadi keperluan untuk melapangkan dan mengangkat kemudaratan, meningkatkan kesukaran hidup dan hilangnya kesenangan, keceriaan dan maslahat. Ini menurut Asy-Syatibi. Hajat itulah menjadi keperluan untuk melapangkan dan mengangkat kemudaran, meningkatkan. Maknanya
dalam hidup ni, semua orang hidup ni ada ujian masing-masing. Tidak ada orang yang hidup di muka bumi Allah ini tanpa ujian. Yang senang pun ada ujian orang senang, yang susah pun ada ujian orang susah. Contohnya yang susah ketika inilah bagi mereka yang dinamakan sebagai peniaga kecil-kecilan. Ketika inilah sekarang ni peniaga kecil-kecilan, bila kena COVID 50% pendapatan hilang, kan? Saya cakap ni bukan luar, saya sendiri semua. 50% pendapatan itu hilang. Dan bermacam-macam ilmu yang muncul pada ketika PKP ini, COVID-19 ini, bermacam-macam ilmu muncul. Ilmu marketing itu, ilmu marketing ini, ilmu itu, segala ilmu muncul. Dan yang paling penting sekali, kita kadang-kadang terlupa akan sesuatu yang dinamakan dengan solat sunat hajat. Kerana dia dah beritahu sini, hajat ialah apa-apa yang menjadi keperluan untuk melapangkan dan mengangkat kemudaratan, meningkatkan kesukaran hidup dan hilangnya kesenangan, keceriaan dan masalah ini menurut Asy-Syatibi. Dia kata nak hilangkan kesukaran, nak melapangkan urusan kita, maka mulakan pagi kita dengan solat hajat. Para ulama sepakat menyatakan solat hajat hukumnya adalah sunnah. Memang tidak ada yang mengatakan lagi solat hajat itu wajib, sunnah semuanya. Namun perkara sunnah inilah yang sebaik-baiknya kita amalkan. Nas yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Aufa radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami dan bersabda, "Man kanat lahu hajatun ila Allah aw ila ahadin khalqi falyatawadda wa yusalli rak'atain thumma liyaqul." Sesiapa yang berhajat, sesiapa yang ada hajat pada Allah Subhanahu wa taala, atau sesiapa daripada kalangan anak Adam tu kita sendiri, hendaklah dia mengambil wuduk dan kemudian dia solat 2 rakaat serta berdoa. Solat 2 rakaat serta berdoa. La ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli ithmi, as'aluka alla tad'a li dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hajatan hiya laka ridan illa qadaytaha li, thumma yas'alullahu min amri dunya wal akhirati ma syaa fa innahu yuqaddar. Solat hajat boleh dilakukan bila-bila masa dan di mana sahaja. Maksudnya tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Mulia, Maha Suci Allah, Tuhan yang memiliki singgahsana yang agung. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ku mohon segala amalan yang membuka pintu rahmat dan keampunan. Ku mohon perlindungan daripada kejahatan, keupayaan meraih segala kebajikan dan tersisih daripada segala, dan jauhkanlah daripada segala noda dan dosa. Janganlah engkau biarkan padaku walau satu kejahatan kecuali engkau maafkan ia, walau satu masalah kecuali engkau selesaikan, walau satu hajat yang engkau redai kecuali engkau tunaikan hajat tersebut. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, selepas itu bolehlah dia memohon. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, selepas itu bolehlah dia memohon urusan kedua-duanya, dunia dan atau akhirat, seperti mana yang dikehendakinya. Nescaya doanya akan diperkenankan. Riwayat At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Bilangan rakaat solat hajat, terdapat beberapa pandangan ulama dalam hal ini, antaranya 2 rakaat, 4 rakaat ataupun 12 rakaat. Mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali berpegang kepada pendapat yang pertama, iaitu 2 rakaat. Ketika dihimpit kepayahan, manusia sangat berharap kepada tempat bergantung. Mohonlah kepada Allah, dialah sebaik-baik tempat bergantung. Dekat sini ada satu gambar menara runtuhan menara masjid di Sumatera.
seketika gempa tahun 2009. Okey. Allahumma. Okey, hajat manusia. Bila kita kata hajat manusia, kita ada keperluan yang utama. Hajat manusia ini ada beberapa keperluan. Okay, kita ada keperluan utama. Okay, insyaAllah untuk sambungan keperluan hajat manusia ini, okay, untuk hajat manusia ini insyaAllah kita akan kongsikan dah esok hari bermula jam 7.15 pagi. InsyaAllah dia dah pukul 8 ni, dia dah tiba masanya untuk kita bergerak. Okay, insyaAllah sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sekadar itu dahulu perkongsian saya pada pagi ini. Nantikan saya pada setiap hari jam 7.15 pagi. Selepas baca surah Al-Waqi'ah tu, bolehlah duduk di hadapan handphone atau sebagainya, tak kisahlah, TV ke apa. InsyaAllah kita akan bersiaran seperti biasa jam 7.15 pagi, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semua.